Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah kita dapat bersama dalam kelas pada malam ni yang merupakan kelas ketiga lah untuk sesi ni. Jadi kemungkinan ada sahabat-sahabat kita masih dalam perjalanan. Ialah maksud perjalanan tu dia mungkin ada persiapan nak masuk ke kelas. Hujan ni mungkin ada sedikit faktor lah menyebabkan kelewatan dan sebagainya. Tak ada masalah insyaAllah. Dan mungkin satu perkara yang kita boleh ambil istifadah daripada kelas secara online ni adalah insyaAllah kelas ni dirakamkan dan nanti akan diupload ke YouTube. Cuma manfaat yang lebihnya adalah kita dapat interaksi secara langsung ataupun yang disebut sebagai talaqi lah. Okay. Jadi kita sambung kepada Mutammimah Al-Ajrumiyah yang pada malam ni kita masuk pada satu fasal baru Al-Alamu. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-Alamu naw'ani. Sebenarnya secara sedar ataupun tanpa sedar, minggu lepas kita telah mula membicarakan al-ma'arif ataupun yang dikenal sebagai isim ma'rifah. Kalau saya cuba flashback sedikit flashback sedikit. Sebenarnya kita dalam konteks memperincikan satu-satu lah. Kita sedang memperincikan satu-satu ni, iaitu bahagian yang kedua daripada isim dari sudut pembahagian isim terbahagi kepada an-nakirah dan ma'rifah. Jadi yang minggu lepas kita dah selesaikan al-mudmar, dan sebagaimana yang disebut dalam matan kita ni, isim mudmar ataupun dhamair ataupun dhamir dia adalah a'rafuha. Maknanya dia segi tahap ataupun tingkatan kemakrifatan. Maksudnya yang lebih makrifah dalam kategori makrifahnya adalah al-mudmar ataupun yang kita kenal sebagai dhamir. Dia adalah yang paling makrifah. Ini adalah berdasarkan kumpulan, bukan berdasar kepada yang termakrifah. Kalau yang termakrifah ataupun yang paling makrifah, sebagaimana yang disepakati oleh jumhur an-nahwiyin dan juga jumhur ulama, dia adalah lafzu jalalah. Lafzu jalalah yang dimaksudkan itu adalah lafaz Allah, lafaz alif lam lam ha. Kalau dalam cuma kita baca Mutammimah ni, sebenarnya dalam syarah Kawakib Ad-Durriyah dia ada ceritalah tentang a'rafu al-ma'arif al-itlaq. Dia adalah lafzu jalalah Allah. Lafzu jalalah Allah. Jadi kalau ikut sebutan Allah ni mungkin saya pernah sebut sebelum ni. Dari segi bahasa Arab, kita sebut Allah dan kita bariskan dia dengan alif saghirah. Sebab tu kita sebut dia macam ada mat. Allah. Allah itu adalah sebutan yang biasalah. Okay. Cuma kalau kita tengok pada Rasam Osmani, dia ada sedikit perbezaan. Lafzu jalalah Allah ni dia dibariskan dengan fathah. Dibariskan dengan fathah, bukan alif saghirah. Sebenarnya ini menggambarkan adanya keunikan pada lafzu jalalah Allah. Dia ada keunikan. Sebab tu kalau kita baca, walaupun kita baca Al-Quran, walaupun kita baca tengok baris ni, tapi kita tak boleh baca
dengan tanpa mat. Sebab tu saya ada pernah, saya pun tak pastilah dia ni sedar ataupun tak sedar. Sebab ada golongan yang disebut sebagai Al-Mushafi. Al-Mushafi ni maksudnya dia belajar Quran tanpa guru. Ataupun dia belajar tanpa ada mukri. Mukri yang membetulkan. Jadi mungkin dia belajar asas kaedah. Kalau fathah ni baris atas tanpa mat, ni syaddah. Kalau alif saghirah. Jadi apa yang menjadi satu persoalan lah. Saya pernah solat lah di belakang seorang imam yang baca Fatihahnya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Macam bunyi pelik, tapi itu yang dibaca. Saya ingat saya seorang je dengarnya. Kemudian rakaat kedua dia baca bacaan yang sama juga. Jadi saya ingat, ini dia memang baca dengan maksud tak ada fathah atau tak ada alif saghirah ni. Mungkin kalau kita tengok dalam mushaf ni memang ditulis macam tu. Jadi kalau sebenarnya kita nak nak berbaik sangka sebenarnya. Tapi kalau dah 2 kali tu saya tak boleh baik sangka lah. Bukan saya seorang yang rasa macam tu, ada juga orang lain. Tapi kita tak nak timbulkan lah. Jadi sebenarnya kalau ikut pada lafzul jalalah ini, dia ada sedikit keistimewaan. Dia ditulis dalam mushaf Utsmani mengikut rasam Utsmani yang macam ni, tapi bacanya mesti dengan ada alif lah. Sebab tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kenapa dia dibaca macam ni? Sebab mungkin ada yang baru dengar ataupun yang pernah dengar. Untuk lafzul jalalah ni dia ada 3 keadaan yang kita boleh baca dia. Satu, kita baca dengan lam ini yang syaddah ni dengan satu alif. Satu alif ni maksudnya kalau hukum tajwid dia panggil 2 harakat lah. Yang kita kenal sebagai 2 harakat. Okay. Yang keduanya, dia boleh dibaca tanpa mat. Maknanya dia boleh dibaca tanpa mat. Maksudnya dengan ketiga-tiga bentuk bacaan ni dia tidak mengubah maksud. Ini keunikan lafzul jalalah. Ini keunikannya. Sebab kalau dalam lafaz-lafaz yang lain, kalimah-kalimah yang lain, kalau berubah mat, itu berubah makna. Kebanyakannya macam tu. Tapi ini salah satu keunikan, dia boleh dibaca dengan 3 keadaan dengan perbezaan mat lah. Tapi makna dia tetap sama, dia merujuk kepada azat wajib al-wujud lah. Iaitu yang kedua, dia baca tanpa mat. Tanpa mat ni maksudnya dia baca seperti fathah. Iaitu macam kalau kita sebut ini maksudnya biduni mad. Ni sebab saya tulis harap, sebab yang atas tu saya tulis harap lah. Namun saya tulis jauh satu, pening nanti orang baca. Jadi biduni maddin. Biduni maddin. Maksudnya dia disebut macam mana? Allah. Yang atas ni kita sebut Allah. Tapi kalau yang ni kita sebut Allah. Sebab itulah ada yang setengah tariqah sufiyah yang dia diasaskan kepada zikir isim mufrad ataupun zikir isim lafzul jalalah ini. Dia zikir dengan sebut lafaz Allah. Pendek lah. Allah. Allah. Ibaratnya macam tu lah. Jadi maksudnya dan ini sebenarnya tidak mengubah makna lah. Dia walaupun mungkin setengah orang kata kenapa lain baca takut berubah makna. Tidak, ini adalah keunikan mumayyizat lafzul jalalah. Dan yang ketiganya dibaca dengan cara yang ketiga tapi masih lagi merujuk kepada lafzul jalalah. Dia tak berubah.
Iaitu dia dibaca sehingga boleh dipanjangkan sehingga 6 alif. 6 alif ataupun yang kita kalau bilang dari segi dari segi macam hukum tajwidnya sehingga 12 harakat. 6 alif 6 alif ni panjang ni 6 alif. Kalau harakat kalau tajwid maknanya sampai 12 harakat. Sebab itulah contoh mungkin kita pernah dengar qari ke ataupun mungkin yang paling biasa kita dengar muazzin lah. Muazzin ni kalau dia nak panjangkan dia boleh tamdid, dia boleh panjangkan pada lafzul jalalah lah. Sebab itulah kalau takbir kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita kira, itu dah lebih 2 harakat. Betul lah. Sebab dia boleh pergi maksimum, dikatakan 6 alif, 12 harakat. Tapi tetap tidak mengubah kepada makna yang dikehendaki daripada lafaz Allah. Okay. Jadi sebenarnya bila kita tahu, maka kita tidak akan merasa pelik lah. Sebab tu kalau orang yang berilmu ni ataupun orang yang tahu ni timbul satu-satu isu ke apa, dia bukan nak cepat ulas. Mungkin dia dengar dahulu. Dia perhatikan, dia buat kajian, baru dia buat ulasan. Lebih lagi kalau benda tu berkait dengan hukum fiqh lah. Kalau berkait dengan hukum fiqh lagilah. Kalau orang yang berilmu ataupun kalau kalangan kita ni kita cuba dia panggil istilah cuba meniru orang yang berilmu ataupun kita nak dia panggil macam nak mentor-mentee. Maknanya mentee nak ikut mentor tu. Jadi kita perlu melihat akhlak lah para ulama. Lebih lagi kalau misalnya kata golongan usuliyin. Usuliyin ni boleh dinisbah kepada golongan yang mendalami usul fiqh. Usul fiqh. Jadi pada setiap perkara yang berlaku tu dia akan timbang dahulu benda ni haram ke halal. Halal pula bukan satu benda halal. Halal yang wajib, halal yang sunat, halal yang harus ataupun halal yang makruh. Maknanya dia bukan hanya setakat haram dan halal sahaja, tapi dia ada pembahagian lagi. Lepas tu pula kalau misal kata dari segi keutamaan, dia akan ada apa yang disebut sebagai maqasid asy-syar'iyyah ataupun maqasid asy-syar', yang dipelihara. Maknanya hukum syarak ni turun ni atas sebab nak memelihara 5 perkara dalam satu pembahagian ada kata 6, tak apalah. Ala kulli hal yang masyhurnya 5 lah. Jadi dan itu dijaga dengan mengikut keutamaan. Mana nombor 1 kena jaga dahulu, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Kalau misal kata berlaku tepat bertembung, maka perlu didahulukan yang mana. Jadi itu adalah perkara yang diketahui oleh golongan usuliyin. Jadi kalau orang berilmu ni dia bukan cepat melatah. Dia akan cepat mengkaji. Tapi dia tak buat ulasan cepat lah. Tak boleh Ustaz. Kita zaman Twitter pula. Twitter. Ataupun zaman TikTok ni kena cepat Ustaz. Cyber-truth. Serahkanlah kepada cyber-truth tu kepada ahli dia lah. Dan kita tidak termasuk daripada ahli cyber-truth lah. Kalau masuk pun bukan kita nak niat lawan. Jadi kembali semula kepada ma'rifah tadi. Jadi a'raful ma'arif adalah tadi lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni dia alam. Dia daripada kumpulan nama. Tetapi dia disebut sebagai mendahului ataupun yang paling ma'rifah daripada sekalian isim ma'rifah. Cuma dari segi kumpulan yang pertamanya adalah dhamir. Barulah alam. Alam ni macam nama khas lah.
Contoh nama orang, Muhammad, Zaid, ataupun nama binatang. Nama binatang tu makna contoh kucing yang dinamakan dengan satu nama. Tompuk ke apa, itu maksud alam. Ataupun nama tempat dan sebagainya lah. Itu maksud alam. Jadi maksudnya yang berada pada kategori kedua adalah alam. Sebab tu disusun dalam Mutamimah dia sebut summa. Summa ni maksudnya dari segi tertib dia datang kemudian. Ini kalau dari segi makrifah ni dhamir yang nombor satu lah secara kumpulan, secara kategori. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, yang palingnya adalah alam. Dan ini dia macam kalau Nahu dia ada satu cerita lah di antara Sibawayh dengan guru dia, Khalil. Pernah ada satu cerita lah. Yang mana Sibawayh menyatakan dhamir yang paling makrifah. Adapun Khalil, Imam Khalil, guru kepada Sibawayh, menyatakan alam. Itu biasalah ada khilaf. Di kalangan ulama ni dia ada khilaf. Dan sebenarnya khilaf kalangan ulama ni dia ada, ataupun perselisihan kalangan ulama ni dia ada hikmah lah yang kita boleh dapati lah daripada khilaf ini. Okay. Jadi diceritakan mereka berkhilaf lah dan seolah-olah masing-masing bawa hujah masing-masing, bukti masing-masing, jadi tak selesai. Jadi Sibawayh ni masa tu siang hari, kemudian balik ke rumah masing-masing, malam hari, tengah malam, Sibawayh ni pergi ke rumah Imam Khalil, guru dia lah. Dia pergi ketuk pintu. Ya, seorang ketuk pintu tengah malam, kita buka terus tak? Kita tentu tanya dulu. Apa? Jadi Imam Khalil pun tanyalah, man? Jadi Sibawayh kata, ana. Sibawayh kata, ana. Bukan, silap. Pendapat yang mengatakan dhamir lebih makrifah adalah Imam Khalil. Tapi Sibawayh mengatakan alam yang lebih makrifah. Itu saya betulkan balik. Jadi Sibawayh ni dia nak mungkin dia nak buktikan lah dia punya itu dengan cara praktikal. Jadi dia pergi ketuk pintu guru dia tengah malam. Jadi dia kata ana. Apa dia, Imam Khalil tanya lagi, man ana. Jawab ana. 3-4 kali man ana ni. Imam Khalil pun buka pintu. Oh, kan gapo dah Sibawayh apa tak ayat nama. Maknanya jadi Sibawayh ni anak kata. Maknanya ibaratnya macam itulah. Ni anak kata ustaz. Contoh ataupun untuk guru. Alam lebih makrifah. Kalau dhamir ana tu lebih makrifah, cukup dah. Sebut ana tu kenal dah. Tapi tidak. Jadi sebenarnya dari segi cerita. Okay, kemudian summa ismul isyarah, summa al-mawsul, summa al-mu'arraf bil adah. Okay. Wasadis ma udifa ila wahidin minha. Okay. Itu sedikit flashback lah pada apa yang telah kita belajar, dan sebenarnya apa yang kita mula bincangkan secara terperinci ni adalah kenaan dengan al-ma'arif lah ataupun isim ma'rifah. Baik, masuk kepada malam ni faslun al-alamu, bukan al-ilmu. Al-alamu naw'ani syakhsiyun wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Sadqama wa Qarna. Jadi al-alam ni isim alam ataupun mungkin kita boleh beri istilah dengan bahasa seperti bahasa Melayunya adalah nama khas lah. Nama khas ni dia ada dua jenis. Dua jenis iaitu dia ada yang berbentuk syakhsi. Nama khas yang berbentuk syakhsi ni adalah merujuk kepada individu ataupun peribadi. Individu ataupun peribadi. Iaitu ma wudi'a li syai'in bi'ainihi. Iaitu apa yang
Apa tu maksudnya nama lah. Nama yang diletakkan kepada sesuatu bi'ainihi. Bi'ainihi ni maksud merujuk kepada diri perkara tu. Kalau orang, diri orang tu. La yatanawalu ghairahu, yang tidak akan mencakupi ataupun meliputi yang lain. Contoh Zaidin. Maksudnya ada seorang lelaki ataupun seorang remaja ataupun seorang budak lelaki yang dinamakan Zaid. Jadi apabila kita namakan seseorang tu Zaid, maknanya dia hanya merujuk kepada diri dia. Bukan merujuk kepada semua lelaki, maka itu dimaksudkan Zaid. Bukan. Itu maksudnya alam syakhsi. Ataupun Fatimah. Fatimah tu merujuk kepada nama seorang muannas. Wa Makkah. Dan ini termasuk juga nama tempat dan sebagainya lah. Itu dia panggil li syai'in. Maknanya dia bukan hanya merujuk kepada insan, tapi dia juga merujuk kepada kalau manusia dari segi peribadi, kalau tempat dia merujuk pada satu tempat yang tidak akan berkait dengan tempat lain. Itu maksudnya. Wa jinsiyun wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnasi ka usamata lil asadi wa su'alata lis sa'labi wa du'alata lidhi'bi wa ummi iryatin lil aqrabi. Dan ada yang disebut sebagai alam, kata nama khas, tapi dia merujuk kepada jenis. Jins ni maknanya kita boleh rujuk kepada, mungkin kita boleh maksudkan kategori lah. Ataupun merujuk kepada satu, mungkin bahasa sains mungkin kita sebut spesies lah. Iaitu mawudi'a, iaitu nama yang diletakkan li jinsi minal ajnas, bagi satu dia panggil kategori daripada kategori-kategori, ataupun bagi satu spesies daripada spesies-spesies. Contohnya nama Usamah. Usamah ni nama bagi satu dia panggil kumpulan ataupun bagi satu jenis daripada bagi singa. Bagi singa maksudnya singa dia ada satu dia panggil kalau macam nak kata spesies ke ataupun dia punya keluarga lah, dia macam dikenali ada satu jenis singa ni, dia disebut dalam kumpulan Usamah. Tapi bukan maksud Usamah tu adalah nama seekor singa, tak. Dia merujuk pada satu spesies dia. Macam ginilah kalau kita kalau harimau kan ada harimau Malaya, satu harimau putih, harimau belang tapi warna putih. Dia macam spesies macam tu. Ataupun macam kambing, kita ada kambing gurun, kambing. Dia maknanya merujuk pada spesies. Itu maksud nama khas tu. Jadi Usamah tu bukan merujuk pada nama seekor singa, tapi dia merujuk pada spesies singa dalam kelompok singa ataupun dalam kelompok keluarga singa. Wa su'alah lis sa'lab, dan su'alah nama bagi satu spesies bagi sa'lab musang. Wa zu'alah liz zi'bi, dan zu'alah bagi satu spesies ataupun satu keluarga lah, kalau nak letak secara nama kelompok dia tu, ataupun satu kelompok serigala liz zi'bi. Wa ummu iryat lil aqrab, dan ada nama ummu iryat, nama bagi satu kelompok kalajengking. Mana ada satu jenis. Itu yang dinamakan alam, tapi alam secara jinsiyun. Alam secara jinsiyun. Jadi alam ni ada dua. Jadi kalau disebut di sini, apabila disebut alam tu, dua-dua dimaksudkan dengan dua jenis lah. Baik. Tetapi wa huwa fil ma'na kan nakirati li'annahu sya'i'un fi jinsihi. Baik, wa huwa ni dia merujuk kepada yang terdekat lah, iaitu jinsing lah.
jinsiyun lah, mana alamun jinsiyun. Ini huwa ni dia bermaksud ni. Okey. Kita kena ingat ini kaedah, ada satu kaedah dalam bahasa Arab. Dhamir ni, dhamir. Dari segi kaedah dia akan kembali kepada tempat kembali yang terhampir, yang sesuai. Dia panggil ad-dhamir raji' ila aqrabil marja'. Jadi dhamir ni dia kena kembali, kita kena kembalikan dia kepada tempat kembali yang terhampir. Itu kaedah dia. Kalau tak ada yang lain yang kembali tu, dia kena letak sesuatu macam isim isyarat ke, ataupun dia kena letak alif lam dan sebagainya lah. Tapi kalau didatangkan dhamir ni dia kembali kepada marja' yang terhampir. Itu kaedah asal. Itu dia panggil kaedah asal. Jadi kalau dalam memahami nas pun, perkara ini yang diraikan lah. Sebab tu ada satu perkara, ini untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan. Kalau kita baca ayat Quran, mungkin saya pernah sebut, tapi ini sebagai satu ulang kaji lah. Ataupun kalau saya tak sebut lagi, ini satu pemakluman baru. Ada dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, walau basatallah. Walau, ni saya tak boleh tarik, saya kena tulis tangan lah. Sebab guna whiteboard. tak guna Microsoft Word. Walau basatallahu rizqa. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi li'ibadihi la baghaw fil ard. La baghaw fil ard. Saya rasa semua pernah dengar dia ayat ni. Kita pun boleh rujuk lah kalau nak tengok dia surah berapa, ayat berapa. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Ada tak siapa yang boleh cerita sikit setakat pengetahuan sedia ada dia, makna ataupun terjemahan lah ayat ni? Ini saya suka buka ni sebab saya nak tahu pengetahuan apa sebelum ni lah. Tak apa, kita belajar kalau silap tu biasa sebenarnya. Kalau tak silap maknanya macam tak payah belajar dah sebab tak silap. Ada siapa? Beri terjemahan langsung, terus buka mic lah. Okay, sila. Hazwan. Okay, siapa? Terserahlah. Tak apa, Hazwan dulu, lepas tu siapa? Nanti bagi lepas ni lah. Kita tengok. Kalau sama pun tak apalah. Dua-dua bagilah, dua-dua bagi. Hazwan dulu. Direct dia, Ustaz. Tak dengar. Terjemahan direct dia. Terjemahan saja. Terjemahan saja. Walau basatallahu rizqa, sekiranya Allah melapangkan rezeki badihi hamba-hambanya, baghadu, daya mereka akan buat perkara yang kau batas ke bumi. Dah Okay. Terima kasih. Tadi siapa tadi? Anti? Mana tak nampak nama siapa tadi. Ifah ke siapa? Tanya Ustaz. Sila. Terjemahan dia. Dan kalaulah Allah
memewahkan rezeki bagi setiap hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi dengan perbuatan-perbuatan liar durjana. Okey, baik. Okey, terima kasih. Jadi maksudnya apa yang diberikan maksud tu hampir samalah ataupun dengan maksud umum yang samalah. Cuma saya nak highlightkan dalam ayat ni dia ada satu dhamir. Ha ni kembali kepada, kalau tengok pada terjemahan tadi, dia kembali kepada Allah kan? Setuju ke? Dia kembali kepada Allah kan? Berdasar pada terjemahan tadi, saya faham kedua-dua terjemahan merujuk hamba-hambanya ni kembali kepada Allah kan? Iaitu lafaz jalalah ni, sini, betul kan? Itu kan? Betul. Baik. Betul, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Baik, kalau tengok dalam ayat ni, sebenarnya maksud hamba di sini dia tidak kembali kepada hamba Allah. Yang jadi melampau ni dia bukan hamba Allah. Yang jadi melampau ni sebab dia hamba rezeki. Dia sebab dia tu hamba rezeki. Maksudnya kalau Allah, okey, kalau kita letakkan maksud dan tempat kembali di situ, apa dia punya perbezaan maknanya? Perbezaan makna dia macam ni. Kalau Allah Ta'ala luaskan, mewahkan rezeki kepada hamba-hamba rezeki itu, hamba rezeki ni dia akan melampau. Maksudnya itu dia punya macam kaedah ataupun sifi ataupun yang disebut sebagai sunnatullah. Kalau hamba Allah, kalau betul hamba Allah, adakah mereka akan melakukan demikian? Kalau hamba Allah tidak akan melakukan demikianlah. Dan kita tak nafikanlah hamba rezeki ni Allah Ta'ala ciptakanlah. Mereka pun hamba Allah, mereka pun makhluk Allah. Tapi kalau ikut kaedah, dhamir ni dia kembali kepada marja', maknanya kalimah yang tempat kembali dia yang terdekat. Yang terdekat. Tentu orang akan tanya, Ustaz, kalau kita nak maksudkan hamba ni hamba Allah, ayat ni jadi macam mana? Ayat ni dia kena jadi macam ni. Ataupun maksudnya, ialah kita bukan maksud ubah Al-Quran. Dia akan jadi walau basatallahu, kalau kita nak maksudkan hamba itu hamba Allah, okay. Walau basatallahu li'ibadihi. Li'ibadihi ar-rizqa. Ar-rizqa. Dengan maksud, kalaulah Allah Ta'ala mewahkan, luaskan kepada hamba-hambanya, di sini memang tidak akan difahami selain daripada hamba Allah. Akan rezeki itu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala mewahkan kepada hambanya, iaitu hamba Allah, dengan erti kata hamba yang taat kepadanya, rezeki itu, dia tak akan jadi macam ni. Dia akan jadi la aslahu fil ard. Dia akan la aslahu. Dia tak jadi labara lah. Yang jadi yang labara ni kalau hamba rezeki. Baik, boleh tak kita sebut ada makhluk tu dia hamba selain daripada Allah? Yalah. Kan dalam hadis pun ada sebut ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Ada dalam hadis. Maknanya ta'isa ni maksudnya rugi ataupun sia-sia. Hamba dinar. Maksud hamba dinar tu dia bukan hamba Allah kan? Dia memanglah dengan secara makna umum betul dia hamba Allah. Tetapi dia seolah-olah telah menghilangkan yang dia sepatutnya gelaran hamba Allah itu kekal, tapi dia telah menghilangkan gelaran tersebut, bahkan telah menzahirkan satu gelaran baru berdasar kepada sifat dia,
iaitu memperhambakan diri kepada dinar, duit lah, ataupun emas, perak, ataupun harta kemewahan dunia lah, sehingga dia dipanggil sebagai hamba dunia ataupun hamba harta. Jadi maksudnya ada golongan yang dia telah mengubah sifat asal dia jadi hamba kepada selain daripada Allah. Maka dipanggil macam tu, ataupun dalam hadis pun digelarkan mereka macam tu. Sebab tu pada konteks ni dia berkait dengan tadilah kaedah yang saya sebut, kaedah dhamir, kaedah dhamir, dia kembali kepada yang terhampir. Jadi wahwa ini adalah dhamir, dia kembali kepada jinsiyun lah. Jadi alam jinsi ni dia ada segi makna. Baik, dari segi lafaz dia kita kena kata dia makrifah. Tapi dari segi makna dia seperti kan nakirah. Dia seperti nakirah sebab apabila sebut Usamah dia bukan merujuk pada seekor singa tu tak. Dia merujuk pada satu jenis kelompok singa. Mungkin ada yang pernah tengok cerita apa yang Disney tu Simba ke apa dia yang saya tengok tajuk je tak sempat tengok. Lion King kan? Apa dia Simba ke Simbad ke apa dia cerita tu. Simba. Yang dia lukis cantik singa tu. Sehingga macam jadi ada siri kan, maksudnya mula-mula singa tu, lepas tu turun pada legasi anak dia besar, cerita lain pula. Jadi maksudnya dia bukan merujuk, kalau Usamah ini dia bukan merujuk pada nama singa tu, tapi dia merujuk kepada kelompok dia, spesies dia. Jadi dia sebenarnya adalah pada makna kan nakirah li'annahu sya'i'un fi jinsi, kerana ia tu tadilah alam jinsi tu, ataupun boleh kata huwa lah, huwa tu kembali pada yang sama, sya'i'un fi jinsihi, dia adalah umum ataupun boleh kita kata boleh jatuh kepada berapa banyak yang ada dalam spesies dia ataupun yang ada dalam kelompok dia ataupun kategori dia. Fataqulu likulli asadin ra'aitahu, maka kamu boleh kata pada setiap singa yang kamu lihatnya, hadza usamatu muqbilan. Hadza usamatu muqbilan. Mungkin ada orang tanya, Ustaz Usamah ni bukan betina ke? Bukan. Dia adalah nama jins. Nama jins. Jadi dia merujuk pada singa. Usamah ni dia spesifik singa jantan. Sebab tu kita sebut haza. Dan sebab tu ada orang, bahkan ada yang orang Arab menjadi satu tradisi dia namakan anak-anak lelaki dia untuk mewarisi satu sifat kepahlawanan. Dia namakan anak-anak dia tu dengan nama binatang-binatang yang hebat lah, antaranya singa lah. Sebab tu kita tengok ada orang yang nama Usamah. Usamah ni kalau dari segi asal makna dia adalah nama spesies singa ataupun keluarga singa. Dan dia jadi nama orang. Dan biasanya Usamah ni bukan biasalah, memang boleh kata hampir aghlabiyahnya nama kepada lelaki. Sebab tu dia sebut haza usamatu muqbilan. Haza usamatu muqbilan ni maknanya singa muqbil. Ini kalau kita baca dari segi nahwu. Kalau kita baca dari segi nahwu, dia maksud ini adalah seekor singa yang datang. Tapi boleh jadi dalam satu maksud Usamah ini adalah merujuk pada nama orang. Haza Usamah muqbilan, juga makna tu. Bukan pergi pada balaghah. Tapi pergi kepada orang ni nama Usamah. Jadi sebab tu contoh ni dia boleh diletak pada beberapa situasi lah. Maka kita kena tengok situasi mana yang kita maksudkan. Sebab tu apabila dia bagi satu contoh, dia mulakan dengan penerangan lah. Yang ni dia maksudkan Usamah ni singa betul lah. Bukan orang yang nama Usamah. Bukan orang yang nama Usamah. Baik. Kemudian wayanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Baik. Kalau tadi dari segi naw', tadi dia panggil pembahagian dari segi naw'. Naw' ni macam jenis lah.
Kalau inqisam ni dia panggil bahagian. Bahagian. Saya rasa semua boleh bezakan. Bahagian ni macam gini lah. Macam satu benda, macam kek tu. Kita bahagi kepada 3. Jadi 1/3 tu dia panggil qismun. Kalau nauk tu dia boleh jadi, contoh kek ni dia ada 2 jenis. Satu kek coklat, satu kek cheese ataupun kek keju tu. Dan mungkin bagi setiap satu dia ada 3 bahagian. Itu maksud. Itu perbezaan di antara nauk dengan qismun. Saya ingat perkara ni mungkin diperbahaskan jelas kalau masa antum belajar kitab fiqh lah. Dia ada perbahagian tentang nauk, aqsam dan sebagainya lah. Jadi dari segi pembahagian alam nama khas ni dia terbahagi kepada 3 yang disebut sebagai isim, nama. Kunyah ni dia panggil apa dia panggil? Dia mungkin dalam bahasa Melayu kita panggil gelaran. Cuma terjemahan kunyah dengan laqab ni dalam bahasa Melayu kita sebut dua-dua tu gelaran. Kunyah pun gelaran, laqab pun gelaran. Cuma kunyah ni gelaran macam mana, laqab gelaran macam mana nanti kita tengok di penerangan di bawah ni lah. Okay. Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita dia tak terjemah lah. Dia kata kenal macam ni kunyah, ni laqab. Jadi ibaratnya macam tu. Baik. Yang pertama sekali falismu dia nak membezakan ataupun menerangkan, memperincikan apa setiap satu tu. Okey. Jadi isim ni kama masalna ka Zaidin wa Usamata. Jadi isim ni dia seperti apa yang kita bagi contoh tadilah, yang dua jenis tadi. Iaitu yang ada yang kita sebut sebagai syakhsi seperti Zaid dan Usamah seperti yang kita sebut jinsiyun. Jinsiyun. Itu adalah kategori alam tapi yang juga dipanggil isim. Yang keduanya adalah sebab tu mungkin kita biasa sebut isim alam. Isim alam. Biasanya kita sebut macam tu. Isim tu merujuk pada nama khas lah, alam lah. Ya, alam lah. Baik, yang keduanya wal kunyatu. Dia kalau bacaan mungkin sebutan kita kunyah. Tapi sebutan dia adalah kunyatu. Nun ni sukun ya. Dia jadi wazan fu'lah. Wal kunyatu ma suddira bi abin au ummin. Okay. Kunyah ni adalah yang dia juga merupakan satu bahagian daripada alam nama khas ni. Apa yang didahului dengan lafaz abu ataupun ummu. Dengan abin atau ummi. Apa yang didahului dengan lafaz abu ataupun ummu. Ka Abi Bakrin wa ummi Kulsuma wa abil harsi lil asadi wa ummi iryatin lil aqrabi. Jadi contoh dia seperti orang yang nama Abu Bakar. Dan Abu ni dia salah satu daripada asma' as-sittah yang telah saya ingat kita ada sebut sebelum ni lah. Tak ada. Kalau tak ada lagi nanti dia akan datang perbincangan dia lah. Asma' as-sittah ataupun yang mungkin kenal sebelumnya Asma'ul Khamsah lah. Jadi Abu Bakrin. Jadi ni adalah gelaran. Gelaran. Dia termasuk dalam konteks alam tapi dia adalah gelaran. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar itu yang kita kenal sebagai jadi lekat nama. Sebenarnya nama asal dianya adalah Sayyidina Abdullah ibnu Abi Quhafah. Jadi nama Sayyidina Abu Bakarnya adalah Abdullah. Sayyidina Abdullah. Cuma dia dikenali lebih masyhur, lebih terkenal dengan Abu Bakar. Sebab tu kalau kita
Kalau merujuk asal, nama asal, maknanya Khulafa' Rashidin, bahkan termasuk Khalifah Al-Khamisah. Semua nama-nama Khulafa' Nabi ni semuanya bermula dengan huruf Ain. Kan Sayyidina Abu Bakar ni nama asal dia Sayyidina Abdullah, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas tu Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz pun Ain juga. Jadi maksudnya semuanya bermula dengan Ain. Sebenarnya situ ada isyarat lah. Tak apa isyarat itu, mungkinlah ada tempat-tempat dia, nanti kita akan tengok apa isyarat dia lah. Okay, jadi itu adalah gelaran. Ataupun orang yang nama lain tapi dia bermula dengan Abu lah. Abu Ubaidah ataupun nama-nama lain yang dia dimulakan dengan Abu, maka itu dipanggil sebagai Al-Kunyah. Ataupun Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Dia kalau tidak Abu, Ummu. Jadi dia tertentu pada dua lafaz ni sahajalah. Kalau akhu ataupun ukhtu tidak dipanggil kunyah. Jadi kalau akhu atau ukhtu dia tidak dipanggil kunyah. Bukan gelaran. Kemudian satu lagi Abil Hars. Abil Hars ni dia gelaran kepada Asad. Dia satu gelaran kepada singa. Dan Ummu Iryad gelaran kepada satu spesies kalajengking lah. Mungkin kalau saya tak tahulah, mungkin antum lebih kenal kalau saya kata macam laba-laba, kita ada satu spesies yang dia dipanggil Black Widow. Ada tak spesies laba-laba Black Widow? Saya teka je tu, betul ke tak? Ada ke? Okey. Jadi ibaratnya macam tu lah. Dia punya, itu kalau dalam bahasa Inggeris lah. Tapi mana bahasa Arab dia ada satu gelaran macam tu. Sebab tu kadang-kadang kalau seseorang tu baca tanpa panduan ataupun tanpa mursyid, tanpa guru, saya takut dia baca Abil Hars ni, dia kata ni ada seorang nama dia Abul Hars. Walha Abul Hars. Di sini dia, yang disebut dalam kitab tu mungkin maksud dia adalah singa. Jadi dia kata orang. Itu masalah. Itu masalah. Sebab tu kita tak boleh jadi mushafi ataupun dia panggil kitabi. Kitabi ni maksudnya orang yang hanya dapat ilmu secara kitab sahaja. Ataupun orang yang baca Quran, dia baca kaedah asal dengan baca tanpa guru, tanpa mukrid. Itu satu benda yang bahaya sebenarnya. Guru ni dia panggil BBM je, ataupun dia panggil apa kalau dalam Islam pendidikan, bahan bantu sahaja. Yang pengajaran sebenarnya adalah bukan guru, buku. Buku tu adalah BBM. Buku tu adalah BBM. Yang sebenarnya adalah dia kena berlaku proses ta'lim tu daripada mu'allim, daripada guru. Daripada guru. Baik, yang ketiga yang disebut sebagai wal-laqab. Wal-laqabu lah. Okay. Wal-laqabu ma ush'ira birif'ati musammahu. Ma ush'ira birif'ati musammahu. Apa yang ush'ira ni makna seolah dikenali lah. Seolah apa yang dimasyhurkan ataupun dikenali dengan ketinggian orang yang dinamakan. Maksudnya dia macam ada gelaran tertentu. Dia timbul macam dia ada satu gelaran tertentu lah. Seperti ke Zainil Abidin. Zainil Abidin ni dia dah jadi macam satu laqab. Laqab kepada anak Sayyidina Al-Husain, Sayyidi Ali Zainal Abidin. Nama dianya, nama asalnya adalah Sayyidina Ali. Nama Sayyidina Ali ibni Sayyidina Husain. Tapi gelaran dia laqab. Laqab ni macam gelaran. Mana seolah-olah tak ada orang yang kalau disebut Zainal Abidin, orang zaman dia, bahkan zaman selepasnya, oh ni tak ada orang lain, dialah. Ibaratnya macam tu. Macam kita sebut gelaran-gelaran yang lain lah. Hujjatul Islam. Contoh Imam Ghazali lah. Disebut Hujjatul Islam. Itu disebut sebagai laqab. Itu disebut sebagai laqab. Au bida'atihi. Au
bid'atihi birif'ati musamma dengan ketinggian ataupun sebaliknya. Sebaliknya macam ni. Do'ah ni maksudnya kalau rif'ah tu tinggi, do'ah tu lawa dia. Hina lah. Hina. Seperti battat. Seperti battah. Ataupun anfun naqah. Anfun naqah. Ni adalah gelaran. Maksudnya lakab ni dia ada dua lah. Mungkin kita pergi kepada dua lah. Dia panggil ada lakab yang molek. Al-Hasan. Dengan maksud yang ketinggian seperti tadi. Dan ada lakab yang tak molek lah. Ataupun lakab yang apa dia? Ada lakab yang merujuk kepada kehinaan. Kehinaan. Anfun naqah ni makna merujuk kepada hidung unta. Dia bukan maksud hidung unta. Dia merujuk pada ada orang yang digelar sifat. Cuma saya tak ingat dia punya madlul. Penghinaan di sinilah. Tapi yang diberi contoh di sini adalah anfun naqah. Nanti kalau insyaAllah esok ataupun dalam kelas akan datang saya cuba rujuk dan saya akan maklumkan semula lah. Baik, itu adalah lakab. Lakab ni dia ada, boleh jadi contoh di sini dia bagi dalam bentuk mudhaf mudhafun ilaih lah. Ataupun dalam satu perkataan, battah. Yang seolah ma'ruf perkara, oh ni makna gelaran ni. Maksud dia macam ni. Baik. Di sini dia ceritakan kalau contoh berhimpunglah di antara nama dengan laqab. Wa idza ijtama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsahi. Apabila bertemu nama dan gelaran, maksudnya pada seseorang tu disebut kedua-dua sekali, nama dia pun disebut dan gelaran dia pun disebut, maka wajib ta'khirul laqab. Maka wajib dikemudiankan gelaran itu fil afsah, pada lughah yang fasih lah. Afsah ni maksudnya kalau kita kata yang ikut kaedah asal lah, yang ikut fitrah asal bahasa Arab tu. Nahwu ja'a Zaidun Zainul Abidin. Jadi kalau kita baca ayat macam ni, Zaid ini adalah nama dia dan Zainul Abidin ini adalah gelaran kepada Zaid. Sebab tu macam tadi Sidi Ali Zainul Abidin, dia sebut nama dahulu. Dia bukan sebut Sidi Zainul Abidin Ali. Tak. Dia mesti kalau berhimpun nama dengan laqab, maka mesti didahulukan isim, nama tu lah. Wa yakunu al-laqabu tabi'an lil-ismi fi i'rabihi. Dan dari segi i'rab, laqab ini dia jadi tabi' lah. Mungkin kita boleh kata dia badal, mana tabi' badal ni salah satu daripada tabi'. Jadi tabi' ni dia ikut matbu' lah. Kalau matbu' dia marfu', kalau matbu' dia marfu', tabi' pun marfu' lah. Jadi dia mengikut dari segi i'rab kepada isim tadi. Illa idza kana mufradaini fayajibu idafatu lismi ila al-laqabi. Melainkan apabila kedua-duanya adalah mufrad. Baik, mufrad di sini apa yang dimaksudkan dengan mufrad? Satu, mufrad dia boleh maksud mufrad lafaz dengan maksud mufrad tidak ada sebarang tanda tasniah dan tanda jamak. Satu. Yang kedua, mufrad bermaksud dia bukan murakkab. Macam Zainul Abidin ni kan dia murakkab idafi kan. Jadi di sini kalau keadaan dua-dua tu adalah mufrad, maka yajibu idafatu lismi ila al-laqabi. Kalau keadaan isim dan laqab dua-duanya mufrad, mufrad yang dimaksudkan ini adalah mufrad bukan musanna, bukan jamak, dan mufrad bukan murakkab. Itu maksud dia. Murakkab tu semua jenis murakkab lah. Okay. Maka yajibu idafatu lismi ila al-laqab.
pada ketika itu wajib diidafat isim kepada laqab. Jadi nahwu Sa'idu Kurzin. Kurzin ni gelaran kepada Sa'id. Jadi kita tak kata dia tabi' lah. Sebab dua-dua ni adalah Sa'id pun mufrad. Mufrad dari segi dia bukan musanna bukan jamak dan bukan murakkab. Dan Kurzin maknanya juga asalnya Kurzun tapi sebab idafat dia jadi Kurzin lah. Itu sebab idafat. Wala tartibu bainal kunyati wal ismi wala bainal kunyati wal laqab. Baik. Kalau misal kata dan di antara kunyah dengan isim. Tadi laqab dengan isim. Ini kalau kunyah dengan isim. La tartiba. La tartiba ni maknanya tidak ada yang contoh ni wajib didahului kunyah ataupun tidak. Maknanya yastawi lah. Maksudnya boleh. Boleh kita panggil boleh kunyah disebut dahulu ataupun isim disebut dahulu. Dan juga wala baina al-kunyah wal laqab. Dan juga tidak di antara kunyah dengan laqab. Maksudnya kalau nama tak disebut tapi hanya ada kunyah dengan laqab dia sahaja. Maka tidak ada sebarang takdim takhir yang mesti wajib, tak ada. Dia panggil la tartiba. Itu maksud dia. Okey. Baik. Sini dia cerita tentang murakkab yang saya cerita tadi lah. Okay. Cuma saya tengok di sini saya takut tak sempat nak jelaskan dalam masa ni. Boleh kita habiskan ni. Ni kena tanya admin. Kalau tidak dia jadi lebih sejam sebab saya janji sebelum ni saya nak berhenti. Maknanya dalam tempoh sejam lah sebab takut ada sahabat-sahabat ada program selepas ni. Macam mana admin ni saya tanya AJK bahagian ni lah. Mungkin saya perlu 5 minit tambahan 5 minit daripada pukul 10. Lebih kurang. Boleh ke? InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Kalau senyap tu maknanya tak boleh lah. Okey, kalau jawab tu boleh. Okey, baik. Wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Dan ada pembahagian kedua ataupun pembahagian seterusnya dari segi alam. Tadi dia bahagi dari sudut ada isim, ada kunyah, ada laqab. Ini dia bahagikan alam tu, dia ada alam yang mufrad. Makna mufrad lafzi ni maksudnya mufrad dia bukan murakkab. Itu maksud mufrad. Dan yang kedua murakkab. Jadi sebab tu kena ingat kalau mufrad ni dia ada 3 maksud. Satu mufrad. Sebenarnya mungkin saya pernah sebut ni tapi tak ingatlah. Jadi kalau mufrad ni dia maksud kalau yang biasa kita tahu dia adalah mufrad pada al-adad mufrad al-adad iaitu dia bukan musanna ghair al-musanna awil jam'i ghair al-musanna awil jam'i ghair al-musanna ataupun al-jam'i. Itu adalah mufrad yang biasa kita tahulah. Dia ada kedua, dia ada mufrad yang disebut sebagai ghairil murakkab. Maknanya mufrad yang bukan murakkab, ghair al-murakkab. Ini yang kita akan tengok sekejap lagi lah. Sebab murakkab tu dia ada pembahagian dia. Dan satu lagi dia mufrad yang ghair jumlah. Ini biasa dalam perbicaraan khabar lah. Kan kita ada khabar mufrad, khabar jumlah. Ini saya maksudkan ghairi. Saya tersilap. Tapi tak apa, dia benda ni boleh ajar. Dia kata ilmu semasa. Teknologi semasa ni. Okay. Maksudnya ghair murakkab. Kemudian yang ketiga mufrad yang dimaksudkan ghair al-jumlah ataupun syibih jumlah.
dia bukan jumlah ataupun dia bukan sibuk jumlah. Ini biasanya kita jumpa perbahagian mufrad ini ketika kita belajar ataupun bicarakan tentang khabar. Lepas tu khabar dia ada khabar jumlah dan khabar sibuk jumlah, dan sebelum tu dia ada khabar mufrad. Jadi maksudnya bila kita sebut mufrad, kita mesti tahu, okey, mufrad di sini maksud mufrad apa ni. Kita kadang boleh faham konteks lah. Kena faham dia dari sudut konteks. Ini mufrad ni mufrad apa? Mufrad bukan musanna, bukan jamak yang disebut mufrad al-adadi. Mufrad al-adadi. Mufrad dari segi bilangan ataupun mufrad dari segi at-tarkibi. Maknanya dia bukan mufrad dia bukan murakkab. Mufrad yang bukan murakkab. Ataupun dia yang berkait dengan yang jumlah tadilah. Dia mufrad bukan jumlah atau sibuk jumlah. Jadi fal mufradu ka Zaidin wa Hindin, bukan Handin, nama biasanya Hindin lah. Ni la'alla sawab Hindin. Hindin ni nama perempuan lah. Dia Hindun sebenarnya tapi lepas kaf. Jadi mufrad di sini maksud yang tidak ada sebarang rangkai kata, ungkapan ataupun dia bukan dalam bentuk ungkapan ataupun rangkai kata. Itu adalah alam, juga ada nama khas. Dan yang bahagian kedua adalah murakkab yang berbentuk ungkapan ataupun yang berbentuk rangkai kata. Cuma murakkab ni yang ala-alam ni, yang dalam kategori nama khas ni ada 3 bahagian. Wal murakkabu salasatu aqsamin. Okey. Sini kita panggil murakkabun idhafiyun. La'ana sawab baca dia murakkabun idhafiyun. Bukan murakkab. Dia kena ada syaddah pada murakkab. Dia kena ada syaddah pada kaf. Murakkabun idhafiyun ka'abdillahi wa 'abdirrahmani wa jami'ul kuna. Jami'ul kuna. Kuna ni jamak kepada kunyah lah. Baik, murakkab idhafi yang disebut sebagai rangkai kata yang berbentuk idhafat. Maksudnya dia ada mudhaf, mudhafun ilaih. Seperti Abdullah, Abdurrahman dan semua kunyah. Abu Bakar tu kan dia idhafat tu, Ummu Kalthum tu dia idhafat. Itu maksud murakkab idhafi. Yang kedua, murakkabun mazjiyun ka ba'la bakka hadara mauta wa sibawah. Bukan sibawah. Okay. Murakkab mazji. Murakkab mazji ni ba'la, dia sebenarnya daripada 2, ba'la 1, bakka 1. Hadara maut. Kemudian sib dan weh. Dia sebenarnya ada 2 tapi sebab dia diungkapkan sekali, dia tulis sekali lah, sibaweh. Jadi cuma kita ma'aruf sibaweh ni kepada nama alim nahwu tu lah. Nama dia pun ada satu perbahasan dalam bab nahwu. Itu ada sebab lah. Okay. Jadi murakkab mazji. Kemudian murakkabun isnadiyun ka baraka nahruhu wa syaba qarnaha. Baraka nahruhu wa syaba qarnaha. Satu lagi jadal haqq. Jadal haqqu. Jadal haqq pun dia murakkab isnadi. Okay, baik. Baik. Apa beza di antara idhafi, mazji dan isnadi? Secara ringkas. Idhafi ni dia lebih kepada mengkhususkan lah. Contoh Abdullah ni biasanya idhafat kebiasaannya pada aulabiyah. Idhafat ni makna lam. Makna abdun lillahi. Asalnya dia kalau tidak ada idhafat, dia abdun, hamba. Cuma idhafat ni dia lebih takhsis. Takhsis hamba kepada siapa? Abdun lillah. Maksud itu makna kepada Abdullah. Abdullah ni maknanya abdun lillah. Dan Abdurrahman, maksudnya abdun lirahman. Ataupun contoh kita kata Baitu Umar. Baitu Umar
Dia maknanya baitun li Umar. Maknanya biasanya idafat ni satu makna yang paling aglabnya, yang paling biasanya dia dengan makna lam. Baitu Umar ni maknanya baitun li, milkun li. Dia ada makna lam. Baitun li Umar. Ataupun baitullah, baitun lillah. Maknanya dia ada makna lam. Itu yang paling mudah untuk faham, oh tarkib idhafi ni maksud dia macam ni. Baik, kalau misal kata tarkib mazji ataupun murakkabun mazji, dia sebenarnya ba'la kalau secara terpisah, dia ada satu makna. Baka ada satu makna. Tetapi apabila digabungkan, dia memberi satu makna ketiga yang tiada kaitan dengan makna asal pertama dan kedua. Mudah saya cerita ni lah. Saya cerita contoh hadara maut. Ini paling mudah, paling jelas lah dia punya contoh. Kalau kita tengok satu-satu, hadara kalau secara istiqlal, secara terasing, dia ada satu makna. Dia fi'il lah, fi'il madhi dengan makna datang. Maut dia ada satu makna, dia makna apa, dia isi masdar merujuk pada apa dia, inqita'ul hayah, maknanya terputus. Tetapi bila digabungkan dan jadi murakkab mazji, mazji ni maksud dia seolah disebatikan, maka dia jadi satu unsur ketiga yang tak ada kaitan dengan hadara, tak ada kaitan pun dengan maut, dia jadi satu nama tempat. Iaitu satu nama tempat di Yaman, Hadramaut. Jadi makna kalau misal kata idhafi, dia masih ada makna asal hamba tu. Cuma dia ditakhsis, dikhususkan. Maka beza dengan mazji, mazji ni dia dah tak ada kaitan dengan makna asal yang sebelum ditarkib tu. Dia tak ada kaitan langsung. Tak ada kata kalau kita pergi Hadramaut, kita akan jumpa pada setengah-setengah tiga, mati berjalan. Bukan. Itu bukan. Itu fata morgana. Jadi mazji ni maksud dia sebatian, maksudnya dia seolah-olah kalau contoh kita ada dua unsur, tepung gandum, air. Asalnya tepung dia ada sifat dia, air ada sifat dia. Tapi apabila dia dicampur sekali dan disebatikan, dia akan keluar satu perkara yang kita sebut sebagai dough. Dough tu, yang mana sifat dough itu adalah berlainan dengan asal tepung dan berlainan dengan asal air, seolah-olah dia jadi satu unsur ketiga. Dia panggil sebatian, itu dia panggil mazji. Baik, ada pun murakkab isnadi. Baik, murakkab isnadi ni dia asalnya kalau kita baca ni dia macam jumlah mufidah. Dia macam cerita. Dia sebenarnya macam jumlah mufidah. Tetapi atas sebab-sebab tertentu dia telah dijadikan nama. Mungkin orang nama dia Barakah Nahru, ataupun ada orang nama dia Jadal Haq. Ada seorang sebelum ni ada seorang ulama Azhar. Kita panggil Jadul Haq, dia sebenarnya Jadal Haq. Nama dianya adalah asal daripada jumlah mufidah. Jada fi'il, al-haqqu fa'il. Tapi kedua-duanya bergabung, maka dia jadi satu nama, iaitu nama seorang individu. Ataupun syabaqarnaha, ni ada nama, kalau tidak nama tempat, nama orang lah. Jadi isnadi ni asalnya, isnad ni maksudnya asalnya dia ni macam satu jumlah mufidah, yang di isnad ada musnad ilaih. Tapi setelah hilang peranan tu, kedua-duanya jadi satu benda yang dijadikan nama kepada sesuatu, seseorang ataupun binatang ataupun sesuatu. Itu dia punya perbezaan di antara murakkab. Okay. Baik. Jadi saya ingat untuk kelas malam ni setakat itu sahaja. Okay. Cuma kalau ada ruang seminit saja soalan. Seminit. Start mana sempat sebenarnya. Okey, kalau tak sempat, tangguh soalan tu esok lah. Jadi buka-buka kelas esok terus
terus soalan. Okey. Okey, baik. Ni ada kehadiran untuk admin lah, mungkin dia nak tengok setakat mana apa dia sambutan. Itu ada di ruangan chat lah. Jadi saya ingat untuk kelas hari ini setakat itu sahaja. Okay.